Kembali semula kepada siaran selangsung antara Selangor dan juga Kuala Lumpur. Lawanan yang kita jangkakan menarik antara kedua pasukan ini. Pertemuan pasukan di ibu kota, pasukan daripada Klang Valley. Dua pasukan yang saya kira antara yang menjadi pilihan sebenarnya untuk sepanjang kejohanan ini. Mengadil perlawanan saudara Cikgu Azri dibantu oleh Iqbar daripada Perak dan juga Datuk K daripada negeri Kedah Darul Aman. Ada suara mamak ni dalam lagu online. Ini kan, cakap kuat sangat panggil nama kau. Dia tengah live ni kan. Tadi yang tadi. Bagi kau. Tadi mu tak on dah. Ya. Kau on ni. Boleh. Baru on kan. Tadi off tu. Aku off lah ni. Tak, aku nak tutup. Okey, tak apa, aku on dia. Gerakan daripada Selangor ini yang kebanyakannya mereka daripada pasukan SMK Jalan 3 juga Akademi Rugby Selangor. Gabungan bersama beberapa pemain daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor Semasyur dan juga daripada Damansara Utama New Titans. Manakala untuk pasukan Kuala Lumpur, saya kira kebanyakan mereka daripada pasukan Royal Military College RMC dan juga Victoria Institution, selain daripada pelajar-pelajar daripada SMS dan juga ASIS. Selangor di bawah pengurusan Ahmad Nazri Ismail, Zul Hilmi bin Muhammad Sukri sebagai jurulatih pasukan, menampilkan Ahmad Ridha Abdul Razak, Darwishi Haikal Hazim, Azizan Mikail, Airil Rafiq, Marihni Adam, Muhammad Sadiqul, Muhammad Aiman, Nik Ahmad Harith, Wandin Syazwan, Muhammad Aiman, Zul Hashmi, Muhammad Arifuddin, Anas Zulkarnain, Muhammad Muizzuddin dan juga Muhammad Takif. Itu adalah untuk Selangor. Manakala bagi Kuala Lumpur di bawah pengurusan Zulfadli Badri Hisham dan jurulatih mereka Hafiz Syazwi bin Zazali, Abdul Syahid Empat Amir Irfan, ada Ilman Idin, Hafiz Izzuddin, Muhammad Imran, Faris Fakrullah, Airil Anbar, Anas Abdul Hamid, Airil Amir Abrar, Hakim Muhammad Hafizan, Abdul Syukur, Muhammad Danish, Amirul Lamsyar, Putra Muhammad Al-Faris dan juga Syazwi Haikal. Kali ini gerakan terus saja digerakkan, saya kira forward atau bagaimana, terus kata mengadil, advantage satu lagi sekali lagi diberikan kepada pasukan Selangor. Ini kalau kira kami juga yang terlibat dengan kejohanan Malaysia Super School Rugby, ini juga pemain-pemain utama yang bakal beraksi dalam kejohanan Super School, terutamanya daripada pasukan Kuala Lumpur, daripada VI dan juga RMC, begitu juga dengan beberapa pemain daripada Selangor yang beraksi untuk Semasyur. Cuba lakukan, diteruskan, dibenarkan besar pemain ini untuk pasukan Selangor, dan sedikit demi sedikit mereka mara ke hadapan dah. Ada lagi gerakan terus laju, ada momentum, ada larian, tetapi begitu sahaja dihentikan larian tersebut. Terus mereka bermain dalam perlawanan ini. Sedikit demi sedikit Selangor cuma mara ke hadapan, belum lagi tembus pertahanan pasukan Selangor, dan akhirnya terselamat untuk kembali penalti
kepada pasukan Kuala Lumpur. This is not just about the physical game, tetapi juga main game antara kedua pasukan. Baru saja dipanggil doktor untuk memberikan sedikit bantuan kepada pasukan Kuala Lumpur. Ada sedikit mungkin ada injury di bahagian kepala. Zarik, jom. Dan seketika permainan negeri ini ada sikit injury untuk main pasukan Kuala Lumpur. Suka untuk saya tengok pemain-pemain seperti Putera Muhammad Al-Faris daripada RMC, begitu juga dengan Anas Abdul Hamid number 8 untuk Kuala Lumpur. Juga Syazwi Haikal yang bagi saya antara pemain yang mempunyai kemahiran sepakan yang begitu baik untuk pasukan KL. Dalam pasukan Semasya pula ada Takif Nur Syahrul daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor untuk yang beraksi di posisi fullback, juga antara pemain yang berkemampuan dalam permainan ini. Terus ada pertukaran blood bin untuk sedikit pendarahan di main pasukan Kuala Lumpur. Adil tugas. Zarik. Ni Zarik. Weh, function lah. Physio dia function. Saya mengeluarkan kembali bola untuk Cedi Leonard, Selangor dan KL. Belum lagi Kuala Lumpur masuk dalam kawasan Kuala Lumpur, dalam kawasan Selangor. Diberi tekanan awal oleh pasukan Persekutuan. Kali ini sekali lagi mereka hilang bola. Baru saja satu lagi mendekat dah. Dan akhirnya dipersalahkan sedikit lambat pula support yang hadir. Tackle not release, kata Muhammad Azri. Maukan tenang Syazwi Haikal, yang mana kita tahu keupayaan melakukan tendangan tidak begitu jauh kali ini. Bola kali ini macam mana diteruskan dah. Masih lagi milik Kuala Lumpur. Terus saja gerakan laju ke hadapan dah. Ditolak sedikit demi sedikit. Cuaca sudah pun begitu gelap, mendung. Kali ini tendangan tinggi daripada number 10 dah, fly half Hakim Muhammad Hafizan untuk Kuala Lumpur. Kali pertama mereka masuk ke dalam kawasan Selangor. Bola Kuala Lumpur ketika ini. Terus satu hentakan laju. Bagaimana terus saja, tetapi masih lagi dipersalahkan kerana menutup bola. Saya kira mana-mana pasukan yang muncul juara kumpulan masing-masing pastinya tidak mahu bertemu salah satu pasukan ini. Juga berada di sini ialah saudara Muhammad Ramadan, yang mana antara individu penting memastikan match officials on point di sepanjang kejohanan yang berlisukan sekolah Malaysia ini. Katanya balik kampung bini dia orang Kelantan.
Bantu pengadil di sebelah sana Muhammad Iqbar daripada Perak. Saya kira memberikan signal-signal yang sesuai kepada Azri ketika ini. Di sebelah sini ada Cikgu Sahimi, gandingan baru dan juga lama dan sangat-sangat lama. Masih lagi berkhidmat untuk Mrs. Majlis Sukan Sekolah Cikgu Suhaimi ini. Gerakan di Kuala Lumpur. Sedikit sahaja lagi. Dan akhirnya try yang pertama untuk pasukan di Kuala Lumpur. 5 mata yang pertama untuk mereka dalam perlawanan ini. Nombor jersey tak nampak. Sekejap kita cuba dapatkan sedikit informasi daripada pemain ataupun pengurusan pasukan Kuala Lumpur. KL nombor berapa try KL? 6 Number? Faris flanker nombor 16 yang melakukan try tersebut, jadi menyudahkan gerakan Faris Fakrullah dengan try pertama perlawanan ini. Cuaca semakin menarik di bumi Kelantan Darul Naim. Tidak masuk pula kali ini daripada, saya kira itu Syazwi Hakal. Belum lagi menjumpai rhythm sepakan seperti mana yang beliau tunjukkan ketika aksi Super School tempoh hari. 5-0 untuk Kuala Lumpur ketika ini. Bola di tangan Sakif untuk sepakan restart semula. Dominasi awal Selangor tidak membuahkan hasil, tetapi kali pertama Kuala Lumpur masuk, terus saja mereka berjaya melakukan try yang pertama dalam perlawanan ini. Ini generasi yang semakin baik sebenarnya di negara kita, di Malaysia ini. Terus saja drive, counter drive, dan terus saja ada playing ball on the ground untuk kembali semula pasukan Selangor berjaya untuk kembali mencuri bola tersebut. Selangor mencari Leonard. Pandailah Nik pakai baju Johor. Pandailah pakai baju Johor. Menyamar tau. Lagi juga sedikit kuat di bumi atau di Pekalan Cepa, di Sri Pendidikan Guru kampus Kota Baru ini. Hilang bola pula Selangor. Dicuri di bahagian center, terus saja pasukan Kuala Lumpur kembali menguasai bola. Sedikit demi sedikit pasukan Kuala Lumpur mara ke hadapan, tapi kali ini mereka hilang bola. Satu lagi gerakan main jersey nombor 4 besar Aizran Mohel ini, dan terus saja bertahan Kuala Lumpur di saat-saat akhir di betul-betul di hadapan tiang gol. Bola sudah pun keluar. Di manakah bola itu, dan akhirnya try penyamaan untuk pasukan Selangor. 5 mata tambahan untuk mereka. Kembali menyelamatkan kedudukan.
Alright, permainan bersambung. Kini anda bersama dengan kami Rawi Online, khas membawakan live di antara Selangor dan Kuala Lumpur pada petang ini di kejuaraan MSSM 2023. Baik, kedudukan sekarang 5 sama. Try baru saja didapati oleh pasukan Selangor. Bukan biasa-biasanya aku tengok dulu. Ini anugerah belia ni. Saingan di kumpulan kumpulan C ya. Kuala Lumpur, Selangor, Penang dan juga Terengganu. Kini kita tentukan pada petang ini Kuala Lumpur berjumpa dengan Selangor. Setakat ini kedua-dua pasukan masih lagi mempamerkan permainan yang baik tanpa sebarang kecederaan lagi. Scrum. Kita lihat kekuatan scrum agak sama. Satu run. Yes, lepas daripada pemain nombor 9. Oh, cukup cantik. Scrum half. Dan kemudian disambung oleh pemain berjersey 24. Terus hit. Setakat ini kalau kita lihat handling daripada pasukan Selangor agak cantik. Satu break oleh pemain berjersey nombor 12. Dan seterusnya membawa kepada try. Satu gerakan yang sangat cantik ya, keluar daripada scrum dan seterusnya kepada satu rocking dan menjadikan satu try break daripada pemain berjersey nombor 12 iaitu Ros Khairin Azwar bin Roslan. Silap. Maafkan saya. Daripada pemain nombor 12 Selangor, Muhammad Afifuddin bin Misruji. Minta maaf, penganjur bagi saya nombor yang salah ni. Okey. Satu try nanti nampaknya minit ke 17. Kita lihat ada berbaki lebih kurang dalam 13 minit saja lagi. Jadi Selangor mempamerkan rentak yang menarik untuk meneruskan penguasaan mereka di dalam padang. Jadi kepada saya, Kuala Lumpur perlu membuat sesuatu untuk menjadikan kedudukan kembali seri dan mungkin mereka akan mengekang pasukan Selangor selepas ini. Kita lihat bagaimana percaturan daripada pasukan Kuala Lumpur. Sedikit team talk di belakang sana. Mereka juga sedang mengkaji bagaimana pertahanan mereka boleh bolos dengan begitu mudah. Jadi kita sama-sama nantikan. Kemas sekali Coach Selangor. Kedudukan semasa 10-5. 10 Selangor, 5 wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Minit yang ke-19. Jadi masih ada masa lagi. Dan kalau anda lihat cuaca di sini semakin mendung. Dan kita doakan agar cuaca cerah sehingga ke waktu penamat permainan agar kita dapat saksikan aksi-aksi yang lebih bermutu oleh kedua-dua pasukan. Baik, permainan dimulakan kembali. Kick off daripada pasukan Kuala Lumpur sampai tepat kepada pemain Selangor. Satu rocking yang dibuat oleh pasukan Selangor mengeluarkan bola. Challenge daripada Kuala Lumpur, terlalu lama tidak mengeluarkan bola. Satu box kick namun tidak begitu jauh. Satu knock on daripada Selangor. Tiupan daripada pengadil. Pemain berjersey nombor 8 pada saya satu pemain yang mempunyai saiz yang agak sedap jersey nombor 8 pasukan Selangor iaitu Muhammad Faris Haikal bin Johar. Tangkapan yang dibuat tidak begitu kemas, menghasilkan satu scrum kepada pasukan Kuala Lumpur dalam kawasan 10 pasukan Selangor. Jadi kita lihat apakah yang boleh dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur ketika ini.
Yes, kalau kita lihat kedua-dua pasukan, kekuatan scrum mereka, oh panjang kaki Selangor namun tidak berjaya mencuri bola. Satu miss handling daripada pasukan Kuala Lumpur menyebabkan pasukan Selangor kembali menguasai permainan. Satu gerakan daripada forward, terus mengasak, oh hampir 10 meter ke hadapan. Ya, kita lihat tactical dari dirak untuk memanjangkan bola ke belakang. Dan satu kick akhirnya dapat kembali oleh Selangor. Apa yang berlaku di situ? Oh, bola masih lagi dalam pengawasan Selangor. Apa yang berlaku? Oh, penalti kepada pasukan Kuala Lumpur. Pada saya kira satu tendangan yang hampir-hampir membuahkan try namun berjaya dihalang. Jadi pasukan Kuala Lumpur perlu mengeluarkan bola daripada kawasan mereka. Tidak begitu jauh tendangan daripada pasukan Kuala Lumpur. Bola kembali pada kuasa. Oh, penalti lagi, not rolling away daripada pasukan Selangor. Satu tindakan daripada pasukan Selangor yang pada saya merugikan. Jadi tendangan yang agak jauh, tidak keluar. Sayang, penalti tidak keluar. Scrum half. Pada saya scrum half ini juga begitu menarik idea dia. Dia ada tempat untuk dia pergi. Dan kemudian satu kick kembali kepada pasukan KL. Satu penalti offside daripada pasukan Selangor. Orang yang di hadapan mengambil bola selepas berlakunya tendangan daripada pasukan Selangor. Pada saya ketika permainan di baik Kuala Lumpur meminta scrum daripada tengah, mungkin ada tactical play yang ingin dimainkan oleh pasukan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur perlu lebih berdisiplin dan juga mungkin memerlukan idea bagaimana untuk memecahkan kubu pertahanan daripada Selangor. Pada saya scrum ketika ini kedua-dua pasukan agak balance, di mana tapi tengok pada nombor 9 begitu proaktif daripada Selangor. Beberapa kali saya lihat satu cubaan-cubaan yang bahaya daripada scrum half Selangor. Kita lihat sekali lagi bagaimana beliau bermain. Dan yes, ini yang saya katakan tadi, peti ais daripada Selangor ni. Kita lihat sejauh mana dia mampu untuk break defend pasukan Kuala Lumpur. Satu tactical rucking daripada Selangor yang menjadikan bola berada di belakang. Satu box kick. Dan dipanggil kembali oleh pengadil. Mari kita lihat apakah yang berlaku sebenarnya. Saya kurang pasti. Tiba-tiba sahaja pengadil meniupkan whistle. Mungkin ada berlakunya berlaku satunya mishandling. Mungkin verbal, kesalahan verbal daripada pemain Kuala Lumpur menyebabkan pengadil memberikan kad kuning kepada pemain berjersey nombor 6 daripada Kuala Lumpur. Maka terpaksa direhatkan. Kini pasukan Kuala Lumpur bermain sebanyak 14 orang pemain dan mungkin memberikan kelebihan kepada pasukan Selangor. Ketika ini satu tendangan keluar, berjaya merapatkan lagi jarak lebih kurang 10 meter di dalam kawasan Kuala Lumpur. Tenang. Ketika ini terlihat pasukan Selangor tenang bermain. Mereka dapat mengasak, bertahan dan juga menyerang dengan penuh
tenang dan menjadikan setiap move daripada mereka menjadi. Jadi kita lihat bagaimana line out kali ini. AR. Nampak situ AR memberikan peranan. Okey. Lihat bagaimanakah permainan taktikal Selangor. Bola belakang nombor 3. Oh, banyak kali. Lihat tidak begitu lurus. Hampir dapat kepada Kuala Lumpur namun dapat dicuri balik kepada oleh Selangor. Lihat saja move mereka ke hujung, ekstra 2 orang dan pada saya akhirnya berjaya ditolak keluar oleh Kuala Lumpur. Namun line out ini pada saya agak bahaya untuk Kuala Lumpur kerana hanya berada 5 meter saja daripada kawasan try. Jadi saya rasa sama ada kemungkinan Selangor akan bermain forward ataupun mungkin mereka akan bermain di bahagian backline. Kita lihat bagaimana apakah taktikal mereka. Tapi saya kira lompatan mereka tadi berjaya menggelirukan sedikit sebanyak pihak lawan. Kita lihat sekali lagi taktikal line out daripada Selangor. Tapi kini bola memihak kepada Kuala Lumpur. Ya, dapat solid oleh Kuala Lumpur, bertahan. Okey, racking. Dan kita lihat apakah yang akan dibuat oleh Kuala Lumpur untuk mengeluarkan bola di kawasan bahaya ini. Sepatutnya mereka cuba untuk mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Kita lihat mungkin akan keluar ke belakang dan satu kick. Sejauh mana akan pergi. Bola tidak keluar. Dapat kembali kepada Selangor. Kita lihat melancarkan serangan di bahagian backline. Pemain nombor 15 terus keluar. Akhirnya cuba satu break. Dan kemudian bagaimana? Kita lihat bola dihantar kembali kepada forward. Main. Hampir saja dapat break ke hadapan. Pada saya curi bagus. Pemain Kuala Lumpur berjaya mencuri bola namun mereka sepatutnya mengeluarkan bola ini daripada kawasan bahaya. Kita lihat wrong side. Pada saya wrong side. Kita lihat apakah keputusan daripada pengadil, apa yang berlaku. Satu kad kuning, mungkin tackle yang agak keras. Namun di view saya tadi tackle tersebut biasa, namun pada pengadil yang lebih dekat tackle tersebut adalah bahaya dan mengakibatkan kad kuning. Kini pemain Selangor dan KL bermain dengan 14 pemain sama. Jadi selamat Kuala Lumpur. Mungkin masa untuk bola tidak lagi keluar. 2 kali bola disia-siakan oleh pasukan Kuala Lumpur. Clean catch. Bagaimana mereka nak mantul serangan? Terus ke depan. Lihat perlu lebih cepat. Saya rasa bola kembali dimainkan dan akhirnya kembali kepada Selangor. Ya, kembali kepada Selangor. Lihat 2 kali tendangan penalti yang tidak berjaya dimatikan untuk dapatkan line out. Mereka tidak berjaya gain. Namun lihat pada pemain ini satu racking yang begitu pantas dan bola dikeluarkan kembali. Bermain di backline. Lihat bagaimana pemain ini berjaya break. Satu handling. Satu lagi kad kuning kerana sengaja. Okey, pemain Kuala Lumpur berjaya, pemain Selangor berjaya mendapatkan satu lagi advantage di hadapan, betul-betul di hadapan goal post. Satu kad kuning lagi kepada pasukan Kuala Lumpur. Jadi 2 kad kuning dilayangkan pada pasukan Kuala Lumpur, menjadikan mereka bermain sekarang ini dengan 13 orang pemain. Jadi keputusan Selangor, mereka tidak mahu mengambil penalti dan ingin bermain kerana mereka percaya backline mereka dan juga forward mereka boleh bermain dengan baik. Dan beberapa kali kita lihat mereka boleh break line untuk mendapatkan try. Jadi kita lihat apakah idea daripada pasukan Selangor selepas ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menonton pada petang ini. Sama-sama kita rancakkan arena rugby negara dalam kejohanan MSSM 2023 ini. Lihat keluar, bagus nombor 8 mereka. Lihat bagaimana dia break the line tadi dan kemudian kembali lagi kepada dia. Okey. Sekali lagi dia pergi. Ya, berjaya sekurang-kurangnya 3 meter berjaya diperolehi oleh mereka dan forward play oleh Selangor. Dan saya rasa mereka akan buka kepada backline. Yes. Tidak berjaya. Tidak berlaku pertembungan di antara mereka. Tidak ada bola.
Namun apa yang berlaku, adakah mereka berjaya menghasilkan try? Tidak. Lagi 5 meter untuk ke kawasan try. Keluar. Main lagi forward. Kekuatan mereka. Mereka cuba lagi untuk menghasilkan try daripada forward. Lihat bagaimana. Yes, akhirnya berjaya menghasilkan try betul-betul di bawah goal post oleh pemain daripada Selangor. Saya kira, saya tak silap saya tadi, nombor 8 berjaya menghasilkan satu try betul-betul di bawah goal post. Jadi try yang ketiga oleh pasukan Selangor menjadikan keputusan 15-5, dan saya rasa tiada masalah untuk mereka mendapatkan tambahan 2 lagi mata daripada conversion yang akan dilakukan sebentar lagi. Jadi masa kini sudah habis, tamat separuh masa yang pertama. Saya kira selepas ini pengadil akan meniupkan whistle untuk menamatkan separuh masa pertama bagi perlawanan di antara Selangor dan juga Kuala Lumpur. Lihat, yes, mudah daripada Selangor menghasilkan satu conversion dan menjadikan mata bertukar kepada 17-5. Jadi separuh masa pertama sudah tamat. Jadi teruskan bersama dengan kami Rugby Online dalam sesi yang kedua, dibawakan oleh Rugby Online dan juga TX Pro dalam kejohanan Rugby MSSM 2023 daripada Kelantan. Stay tune.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Kita kembali lagi bersiaran di bumi Kelantan, Padang, IPG Kota Baru untuk perlawanan MSSM Rugby bawah 18 tahun di antara Selangor dan juga Kuala Lumpur. Jadi perlawanan untuk separuh masa kedua akan bermula bila-bila masa saja lagi, dan kini kalau anda lihat langit juga menunjukkan satu tanda-tanda untuk gugurnya hujan di petang hari. Jadi kita sama-sama doakan agar semoga perlawanan mereka dipermudahkan, dapat dihabiskan untuk separuh masa lagi. Kick off daripada pasukan Kuala Lumpur berjaya ditangkap, agak saya rasa knock on oleh pasukan Selangor. Sudah cantik, satu pot diangkat namun tidak berjaya menangkap dengan kemas, menghasilkan satu scrum kepada pasukan Kuala Lumpur. Jadi terima kasih kepada Nur Sarina Jamaluddin kerana berkongsi di mana untuk melihat keputusan game sebelum ini. Baik, scrum oleh pasukan Kuala Lumpur, dan saya pasti ada sedikit mungkin pertukaran taktikal ataupun sedikit kata-kata semangat oleh coach daripada Kuala Lumpur. Kita lihat break daripada flanker. Dan akhirnya terus ke depan, agarkah mereka berjaya untuk satu racking juga dilakukan. Forward play lagi, bukan forward play, mereka juga bermain di penalti. Apakah yang berlaku? Mungkin pada saya penalti kembali kepada Selangor. Saya tidak pasti apakah yang berlaku, namun Kuala Lumpur perlu lebih berhati-hati dalam mengaturkan serangan selepas ini. Kick mudah keluar namun tidak terlalu jauh, tapi apa yang penting mereka dapat menyelamatkan bola untuk kembali kepada mereka walaupun tidak begitu jauh. Jadi permainan kembali kepada Selangor, line out. Tiada water break untuk petang ini kerana cuaca agak mendamaikan. Ya. Okey, cantik. Dapat kembali kepada Selangor, satu line out yang padu, balingan yang cantik. Mall ditarik oleh pasukan Kuala Lumpur untuk menarik pasukan Selangor. Yes, akhirnya berjaya. Pada saya Selangor sepatutnya lebih berhati-hati. Ya, adakah nampak pengadil memberikan sedikit penerangan? Mungkin ada player daripada Selangor cuba untuk bertanya ataupun meragui keputusan daripada pembantu pengadil, namun saya kira pembantu pengadil Encik Suhaimi daripada Kedah cukup arif dengan apakah yang dinamakan sebagai line out. Jadi bola kembali kepada pasukan Kuala Lumpur. Okey, satu diangkat terlalu awal, terkena kepala pasukan Selangor dan dapat kepada pasukan Selangor bola. Kita lihat satu kick. Kick dapat tergantung kepada penalti. Sepatutnya tidak sepatutnya, tapi apa-apa pun keputusan pengadil lebih berada dekat dengan kejadian. Jadi kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh Kuala Lumpur. Adakah mereka akan meminta scrum ataupun mereka akan kick? Okey, coachnya cuba untuk memberikan arahan kepada mereka, dan ada player cuba bertanya lagi apakah yang patutnya mereka lakukan. Baik, saya kira satu knock on, namun tidak sempat untuk dimainkan oleh pasukan Selangor. Terlalu gopoh untuk menyerang, mengakibatkan
skram yang berjaya didapati oleh mereka tadi disia-siakan dan kembali kepada pasukan Selangor. Jadi skram kembali kepada pasukan Selangor. Mari kita lihat pemain nombor 12 telah kembali masuk menjadikan pemain Selangor kekal 15 pemain, manakala pemain Kuala Lumpur masih lagi kekurangan seorang pemain untuk bermain pada petang ini. Jadi kita lihat apakah yang akan dapat dilakukan oleh pasukan Selangor bermain di dalam kawasan mereka, dan saya pasti mereka cuba untuk mengeluarkan bola. Kita lihat daripada scrum halfnya keluar bola dan satu kick ke atas jauh, dan tidak begitu jauh, dapat ditangkap kembali. Bagaimana? Oh, akhirnya kembali kepada Selangor. Satu advantage diberikan kepada pasukan Kuala Lumpur, knock on oleh pasukan Selangor. Tendangan yang agak cantik dan juga handling yang agak tidak kemas oleh pasukan Kuala Lumpur, namun nasiblah baik dapat kembali kepada pasukan Kuala Lumpur. Saya rasa pasukan Kuala Lumpur perlu lebih bertenang dalam membuat serangan mereka, kerana pada ketika ini keputusan masih lagi tidak begitu jauh, 17-5, ada masa lebih kurang 25 minit lagi masa permainan. Jadi apa-apa saja boleh berlaku. Baik, satu kick lagi untuk gain territory. Bola, adakah bola keluar dari kawasan, dapat ditangkap oleh pasukan Selangor. Satu Selangor, ya. Pemain Kuala Lumpur menarik pasukan Selangor keluar daripada garisan. Sepatutnya mereka mengeluarkan bola dengan lebih cepat, tetapi kembali line out kepada pasukan Kuala Lumpur. Jadi kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh 5 orang yang masuk dalam line out. Lima orang sahaja. Apakah taktikal yang akan dimainkan oleh Kuala Lumpur? Bola dapat kemas. Lihat, mereka pergi. Racking berlaku, bola dikeluarkan. Terus kita lihat daripada forward, cuba untuk break. Oh, satu tackle yang padu daripada pemain nombor 8 tadi, Selangor. Ya, kembali ke sebelah kiri. Satu tackle namun berjaya. Masih lagi dalam kawalan pasukan Selangor. Shot daripada pasukan Kuala Lumpur. Terlihat di satu penalti menutup bola. Satu penalti yang pada saya agak sia-sia. Pasukan Kuala Lumpur perlu lebih berdisiplin. Injury berlaku, fisio ataupun jurulatih daripada Kuala Lumpur masuk ke dalam padang. Masa dihentikan buat seketika untuk melihat kepada kecederaan daripada pasukan Kuala Lumpur, dan mereka meminta agar pemain tersebut ditukarkan dengan pemain lain. Jadi mungkin pada saya kecederaannya agak serius, namun kita doakan pemain tersebut boleh kembali bermain. Ya, kita lihat pada riak mukanya mungkin agak serius apa yang berlaku. Jadi pengadil minta stretcher. Baik, stretcher diminta oleh pengadil kerana melihat kepada kecederaan yang dialami oleh pemain Kuala Lumpur, tidak dapat bangun, dan saya kira perlu lebih segera bertindak pasukan keselamatan. Bagaimana? Bukan stretcher ke? Memang untuk stretcher ke? Masa dihentikan seketika pada minit ke-7. Walaupun padang kami bersebelahan, namun saya masih lagi tidak dapat info berkenaan dengan perlawanan di antara Pahang dan Kedah. Jadi adakah perlawanan tersebut sudah berakhir? Pada saya rasa perlawanan tersebut masih belum berakhir. Jadi kita tunggu saja keputusan selepas ini.
Jadi pengadil dan juga beberapa pembantu yang bertugas untuk perubatan sedang cuba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di tengah padang. Satu tepukan untuk memuji semangat kesukanan oleh pemain tersebut Kuala Lumpur, dan mereka mendoakan agar pemain tersebut tidak mengalami kecederaan yang serius. Baik, kita kembali kepada perlawanan. Satu penalti kepada pasukan Selangor sebentar tadi. Jadi kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh pasukan Selangor. Mereka menunggu pemain yang cedera tadi dikeluarkan dahulu sebelum pengadil meneruskan permainan. Baik, jadi pemain masa kembali bersambung. Penalti kepada pasukan Selangor. Satu kick yang jauh. Terus. Oh, tidak keluar. Oh, akhirnya keluar. Disentuh kembali oleh pemain Kuala Lumpur, namun tidak bermakna apa-apa kerana bola tersebut memang masih lagi bola Selangor. Jadi masuk ke kawasan 10 meter Selangor. Kembali line out, pengadil menghentikan lagi sekali masa perlawanan kerana terdapat satu lagi kecederaan di dalam pasukan Selangor. Dan fisionya telah masuk untuk memberikan rawatan segera kepada pemain mereka. Namun saya kira jika perlawanan ini masih lagi dihentikan terlalu kerap, maka kita khawatir permainan tidak dapat dihabiskan tepat pada waktunya, kerana keadaan cuaca sekarang ini semakin mencemburui kita. Jadi lihat, kalau kameraman kita mungkin dia boleh fokuskan sikit kepada awan yang sabung menyabung ni. Baik, kita teruskan. Pada saya pengadil masih lagi menunggu pasukan Selangor untuk memberi rawatan kepada pemain mereka. Masih lagi di dalam padang. Satu line out kepada pasukan Selangor. Okey, pemain tersebut terpaksa dikeluarkan, pemain bernombor 10. Jadi saya kira mungkin mereka akan terus menukarkan pemain tersebut untuk memastikan perlawanan dapat diteruskan. Pemain Selangor bernombor 10, fly half Wan Daniel Shazwan bin Wan Zulkifli dikeluarkan. Okey, teruskan permainan. Terus kembali kepada backline. Kita lihat bagaimana lagi move oleh pemain nombor 8 ini. Dan saya rasa 2-3 orang terpaksa digunakan untuk menjatuhkan beliau. Dan satu lagi break. Terlalu. Ya. Cepat. Bagus. Pemain ini sudah 2 kali melakukan perbuatan tersebut. Cepat. Begitu cepat. Beliau mencuri bola. Dan berjaya memperoleh penalti. Dan kita lihat bagaimana bola ini akan dikeluarkan oleh pasukan Kuala Lumpur. Ya, akhirnya mereka kembali lagi ke kawasan 22 meter pasukan Selangor. Jadi adakah mereka dapat menghasilkan satu try daripada gerakan ini? Kita lihat sama-sama. Untuk makluman anda semua, jika perlawanan dihentikan kerana hujan lebat dan juga kilat, maka jika perlawanan tersebut telah bermain dalam 10 minit separuh masa kedua dan dihentikan dan tidak dapat disambung, maka keputusan adalah kekal. Jadi satu line out pasukan Kuala Lumpur kembali merapati kawasan 5 meter pasukan Selangor. Bola dikeluarkan, forward play daripada pasukan Kuala Lumpur. Keluar lagi sebelah. Masih lagi dalam kawalan. Keluar terus kepada backline.
Satu mishandling namun tidak knock on saya kira. Lihat bagaimana Selangor cuba untuk lawan Raking tersebut dan juga kembali mendapatkan bola. Ball possession kepada pasukan Selangor dan kini masih lagi bagaimana? Ya, satu kick tendangan daripada Selangor dan dikawal. Kita lihat adakah ianya dikira sebagai late tackle ataupun tidak? Tidak, maka permainan diteruskan. Diterus serangan di bahagian hujung kepada pasukan Selangor dan satu penalti lagi. Pemain Selangor menutup bola dan akhirnya penalti diberikan kepada pasukan Selangor. Beberapa pada saya perbuatan yang saya kira perlu lebih berdisiplin untuk mengelakkan terlalu banyak penalti dalam game ini, seperti sealing off the ball dan juga mungkin not rolling away yang akan mengakibatkan penalti. Dan kita lihat ketika ini permainan masih lagi berlega-lega dalam kawasan 15 to 22 pasukan lawan. Ketika ini Selangor pada saya tidak dapat lagi masuk ke dalam pasukan kawasan 22 pasukan Kuala Lumpur ketika ini, dan mungkin Kuala Lumpur juga sedang mengatur serangan namun mishandling yang berlaku mengakibatkan mereka tidak dapat menyudahkan serangan mereka. Jadi kita lihat bola Kuala Lumpur kemas ditangkap dan satu maul Raking berlaku dan mereka keluarkan bola. Forward play lagi. Ya. Bola keluar pada backline. Kita lihat bagaimana permainan di Kuala Lumpur. Adakah mereka satu bola yang tinggi terus kepada outside center. Okey, satu Raking. Kita lihat apakah keputusan mengadil. Terus permainan diteruskan. Terus lagi serangan. Satu tackle rush up daripada pasukan Selangor yang menyebabkan pasukan KL boleh angkat kembali. Lihat bagaimana pengadil meneruskan perlawanan. Terus keluar sekali lagi ke backline. Saya dah kata, seperti saya katakan tadi, mishandling yang berlaku di bahagian serangan itulah yang menyebabkan bola hilang daripada kawalan dan kembali kepada pasukan lawan. Kini bola berada dalam tangan Selangor. Pemain nombor 10 clean catch, dia menendang dan dia perlu kembali satu clean catch daripada Selangor. Dan adakah dia akan menendang juga? Dan terus ke hadapan, kita lihat adakah bola dapat ditangkap oleh pasukan Kuala Lumpur. Ya, satu tackle, bagaimana? Adakah dia dapat? Ya, Selangor akhirnya berjaya masuk ke dalam kawasan 22, hampir dengan kawasan 22. Kita lihat apakah yang akan diatur oleh pasukan Selangor. Bola akan dikeluarkan. Rupanya bola tersebut sudah berada dalam kawasan pada tangan Kuala Lumpur. Kita lihat player ini. Saya dah katakan tadi, beliau mempunyai saiz yang agak besar dan beliau berjaya menumbangkan seorang demi seorang pemain Kuala Lumpur. Tapi Kuala Lumpur juga mempunyai pemain yang kuat untuk menahan. Lihat bagaimana serangan di bahagian backline keluar ke hujung. Kita lihat bagaimana satu break daripada Selangor ketika ini. Terus kembali kepada satu tackle dan akhirnya knock on oleh pasukan Selangor, namun advantage diberikan untuk bermain kepada pasukan Kuala Lumpur. Satu lagi box kick. Adakah Selangor dapat menangkap kemas dan apakah yang berlaku? Tiada advantage. Maksudnya bola dapat kepada Selangor, jadi pengadil menarik kembali advantage untuk diberikan kepada pasukan Kuala Lumpur. Jadi jangan risau, sementara itu saya cuba untuk dapatkan keputusan di padang-padang yang lain. Jadi diminta bersabar kepada penonton-penonton sekalian. Ada skor padang. Kini hujan rintik sudah mula membasahi bumi Pengkalan Cepa, Kelantan.
setakat ini hujan masih lagi belum lebat. Jadi masa permainan berbaki 15 minit sahaja lagi. Jadi kalau ikutkan, jika berlaku sahaja kilat atau permainan terpaksa dihentikan, maka keputusan sekarang ini boleh diambil kira. Jadi kita lihat permainan bersambung dengan scrum kepada Kuala Lumpur. Lihat kepada flanker Kuala Lumpur. Okey, kita lihat apakah yang akan berlaku. Oh, satu tapping kepada tangan. Pada saya, tapping hand. Benda ini yang saya rasa telah dibincangkan oleh pengadil-pengadil sebelum ini, dan akhirnya dia terpaksa berehat seketika. Okey, pemain nombor 9 yang saya kira begitu proaktif tadi. Satu penalti diberikan kepada pasukan Kuala Lumpur dan kembali masuk ke dalam kawasan 22. Hujan kembali turun dengan lebat dan sekarang ini pemain perlu lebih berhati-hati kerana bola mungkin akan menjadi semakin licin, dan bagaimana ia akan sedikit menguji kedua-dua pasukan. Jadi jika handling tidak begitu cantik, maka mungkin akan berlakunya mishandling dan permainan tidak dapat berlangsung dengan lancar. Jadi kita lihat Selangor dapat bola, bagaimana mereka mengatur serangan dan satu kick terus ke dalam kawasan Kuala Lumpur dan cuba untuk mendapatkan kembali bola. Adakah mereka berjaya? Ya, dapat kembali kepada pasukan Selangor dan diatur gerak lagi oleh pasukan Selangor. Keluarkan. Okey. Terus satu lagi kick oleh pasukan Selangor. Mereka ingin memberikan tekanan dan saya nampak berlakunya knock on di situ. Akhirnya bola kembali kepada pasukan Kuala Lumpur. Jadi sekarang ini pada saya bola tidak bergerak ke mana-mana kawasan, masih lagi berlega-lega di tengah dan hujan membasahi bumi Kelantan. Namun tidak terlalu lebat. Jadi kita harapkan, kita doakan agar kilat tidak menyambar kawasan ini dan supaya mereka dapat menghabiskan permainan dengan lancar dan sempurna. Kita kembali kepada perlawanan. Berlakunya beberapa insiden tadi, namun berjaya ditangani oleh player-player tersebut dan perlawanan kembali dengan penalti kepada Selangor.
Bagaimana? Maafkan saya berlaku sedikit masalah teknikal, tapi saya kembali untuk menemani anda pada petang ini. Jadi kini berada dalam kawasan 22 pasukan Kuala Lumpur, tetapi bola kembali kepada Kuala Lumpur. Line out dapat dicuri oleh pasukan Selangor. Bola keluar, kembali kepada Kuala Lumpur. Agak scrappy di situ, saya tak pasti, namun pengadil tetap dengan keputusan meneruskan permainan. Bola dalam kawasan Kuala Lumpur. Satu kick tendangan untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Satu tangkapan bagaimana dengan Kuala Lumpur, adakah tidak knock on? Satu raking. Kemudian masih lagi dia. Adakah baik? Masih lagi, ya. Hampir dicuri kembali oleh pasukan Selangor, namun berjaya mereka membawa bola ke belakang. Satu serangan, ya. Pemain Selangor kini bermain seramai 14 orang. Kita lihat apakah yang akan mereka cuba untuk buat. Bola keluar di bahagian belakang. Cuba satu kick lagi. Semua player berada dalam kedudukan onside. Dan akhirnya keluar. Berjaya mereka mencuri lebih kurang dalam 10 ke 12 meter. Kembali memasuk kawasan Selangor. Bola kembali kepada pasukan Selangor untuk line out yang seterusnya. Ini kita lihat pemain Selangor nombor 9, iaitu Adam Haris bin Midin, sedang memanaskan badan kerana beliau akan masuk sebentar lagi menghabiskan waktu sin bin, dan mungkin akan memantapkan lagi serangan daripada pasukan Selangor. Jadi kita lihat permainan bagaimana akan bersambung lagi selepas ini. Satu dapat kembali kepada Kuala Lumpur. Bola ke belakang katanya oleh pengadil. Diteruskan. Kemudian satu raking. Ya, permainan diteruskan. Bagaimana? Bola kembali kepada Selangor. Keluar ke bahagian backline. Satu larian yang hampir mengelirukan pasukan lawan. Kita lihat bagaimana. Adakah beliau berjaya membuat larian. Hampir dengan line out. Bola ke belakang. Masih, yes. Bola dapat kembali kepada pasukan Selangor. Mishandling daripada pasukan KL. Kita lihat bagaimana adakah bola kembali kepada pasukan KL. Menurut pembantu pengadil, bola dikeluarkan oleh pasukan Selangor. Jadi tak apa, kita teruskan permainan. Masih berbaki lebih kurang 6 minit sahaja untuk mereka cuba merapatkan jurang kedudukan. 2 try diperlukan. Okey, bola dapat kembali kepada Kuala Lumpur. Kembali ke backline. Dan seterusnya cuba untuk menyerang kembali. Handling terus ke bahagian kiri padang. Satu larian di sebelah hujung. Bola masih lagi agak tidak. Apakah yang berlaku sebenarnya? Beliau cuba untuk menendang, namun satu mungkin pembantu pengadil telah memberikan satu signal dan pengadil meniupkan satu penalti kepada pasukan Kuala Lumpur. Okey, berlakunya satu kesalahan tackle menurut pengadil. Jadi penalti kembali kepada pasukan Kuala Lumpur. Kick out lagi dan merapatkan masuk hampir dengan kawasan 22 pasukan Selangor. Bagaimana dengan line up ini? Mereka masuk full. Satu pertukaran oleh pasukan Selangor dan juga Kuala Lumpur pada saya. 17-5. Ketika ini keputusan masih lagi memihak kepada Selangor dengan kelebihan beberapa try. Jadi Kuala Lumpur sepatutnya cuba untuk merapatkan lagi jurang. Kita lihat bagaimana. Yes, akhirnya dia kembali kepada Selangor bola tersebut dan cuba untuk melancarkan serangan daripada bahagian kanan. Satu lagi penalti. Pada saya kira dia tutup bola. Ada ataupun berlaku kesalahan di situ. Penalti kembali kepada Kuala Lumpur. Terus bermain.
Dan Selangor, lihat bagaimana pasukan Selangor cuba untuk memenangi bola. Bola tinggal di belakang, knock on. Jadi bagaimana dengan handling ketika ini, saya rasa tidak ada apa yang perlu untuk dikelam kabutkan oleh pemain-pemain. Namun permainan diteruskan, scrum kepada pasukan Kuala Lumpur. Dan kita tunggu sebenarnya masa yang rasmi. Masa rasmi adalah daripada pengadil. Jadi kami akan cuba lihat bagaimana dengan masa yang akan berlangsung, masa perlawanan. Adakah betul berlangsung seperti apa yang tertera dalam skrin, ataupun kita tunggu keputusan rasmi daripada pengadil selepas ini. Satu lagi miss lagi daripada pasukan Kuala Lumpur, dan satu knock on akhirnya ditendang oleh pasukan Selangor, dan saya kira pemain pengadil meniupkan whistle untuk pasukan Selangor kerana tidak ada advantage daripada gerakan tersebut. Dan hujan pada ketika ini sudah reda. Hujan sudah reda, agak reda berbanding tadi. Kita lihat gerimis sahaja. Dan ini mengembalikan keyakinan kedua-dua pasukan untuk bermain. Apakah yang akan dilakukan ke Selangor? Kita sekarang ketandusan try ni. Kita menunggu try-try menarik daripada kedua-dua pasukan. Okey, bola keluarkan pemain number 8 pasukan Selangor, mengeluarkan bola satu tendangan ke bahagian 22 pasukan Kuala Lumpur. Tangkapan tidak kemas. Bagaimana kita lihat Selangor, adakah mereka dapat kembali mencuri bola tersebut ataupun masih lagi dalam kawalan pasukan Kuala Lumpur? Ya, pengadil telah meniupkan satu penalti kepada pasukan Kuala Lumpur. Apakah yang berlaku di situ sebenarnya? Mungkin berlaku kesalahan juga daripada pasukan Selangor yang menyebabkan tidak ada advantage daripada kesalahan tersebut. Tendangan lagi keluar kembali kepada line out. Jadi hari ini kita menyaksikan terlalu banyak line out dan juga scrum yang berlaku tanpa try pada petang ini. Line out untuk Selangor 5 orang. Kita lihat pemain Kuala Lumpur mengurangkan pemain di bahagian line out. Adakah mereka akan mengatur serangan di bahagian backline selepas ini? Adakah mereka mengambil bola? Bagaimana dengan keputusan itu? Tidak ada apa yang diberikan. Permainan diteruskan oleh pengadil. Satu kick ke depan dan kembali mengejar bola. Hampir saja terlepas, namun dapat kembali dikawal oleh pemain Selangor. Satu kick ke depan. Bagaimana? Adakah tidak ada apa yang berlaku? Permainan diteruskan lagi. Kembali position ball kepada pasukan Kuala Lumpur. Satu hit. Dan kita lihat bagaimana pasukan pasukan Selangor cuba untuk challenge The Rock. Masih lagi dalam kawalan Kuala Lumpur. Bola keluar. Kita lihat bagaimana serangan oleh mereka. Support di belakang perlu lebih ramai kerana pasukan Selangor pada saya kira terlalu heavy untuk mereka. Pergi ke sorangan dan bola adakah berjaya dicuri? Tidak. Namun kita lihat bagaimana Selangor berjaya mencuri kembali bola tersebut. Agak scrappy pada saya. Namun kekuatan pemain Selangor tidak dapat ditandingi. Satu tangkapan yang kemas. Kita lihat bagaimana tackle. Ya, jatuh. Saya nampak sesuatu. Permainan diteruskan. Dan kita lihat bagaimana pengadil meniupkan satu penalti.
terlalu laju pemain nombor 9. Beliau perlu lebih berhati-hati. Penalti kerana tutup bola. Kalau ikutkan masa di dalam skrin kami mungkin sudah habis, namun masa di tangan pengadil adalah lebih tepat. Satu lagi tendangan menghasilkan satu line out kepada Kuala Lumpur. Okey, time pengadil telah menunjukkan masih ada lagi permainan, masih lagi berbaki. Ya, pengadil menunjukkan isyarat jam, maksudnya permainan boleh diteruskan lagi. Dan keadaan cuaca masih lagi mengizinkan untuk kita habiskan permainan pada petang ini. Jadi kita lihat apakah move yang akan dilakukan oleh Kuala Lumpur. Oh, last play telah diungkapkan oleh pengadil perlawanan. Last play. Jadi apa-apa sahaja yang berlaku selepas ini, jika bola mati, maka permainan akan ditamatkan dan kemenangan berpihak kepada pasukan Selangor. Ya, free kick. Namun free kick tidak boleh dihabiskan. Oh, bukannya free kick. Apa yang berlaku adalah ball not straight, dan akhirnya permainan ditamatkan oleh pengadil perlawanan. Jadi berakhirlah sudah permainan pada petang ini, berkesudahan skornya 17-5, iaitu 17 Selangor dan juga 5 Kuala Lumpur. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kami pada petang ini, dan insyaAllah anda teruskan bersama Rabi Online pada pagi esok untuk beberapa lagi perlawanan peringkat kumpulan untuk hari terakhir, peringkat kumpulan untuk kategori bawah 12 dan juga bawah 18. Jadi stay tune, esok pagi 8 pagi ataupun 9 pagi kita akan bersiaran sekali lagi live daripada Pengkalan Cepa, Kelantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.